Testing, testing, testing. Khairul Nisa boleh dengar ke? Boleh ya. Anis boleh dengar dengan baik, Anis. Alisha apa khabar? Syah apa khabar? Tian Yu apa khabar? Harzat Hasan Jana apa khabar? Okey, Osfa apa khabar? Waalaikumsalam. Arash, mana kawan-kawan kita yang lain ni? Di mana? Okey, Imran, kenapa Dewan Parlimen ada tongkat khutbah tu? Alamak. Kita tak panggil tongkat khutbah, kita panggil scepter. Kita panggil scepter. Okey, so itu nama dia, scepter. Hai Amira, apa khabar Amira? Sihat ke? Mana kawan-kawan kita yang lain ni? Mana pergi? Semua orang pakai hilang ni. Waalaikumsalam Saidatul Nurul Najiha. Apa khabar Najiha? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, yang lain-lain apa fungsi dia? Okey, dia kiranya nak tunjukkan, kiranya dia macam lambang kebesaran lah. Dia just macam protokol je. Nak bagi nampak macam benda tu formal. Okey, contohnya kalau kita ada scepter tu ataupun tongkat tu, jadi bukannya semua orang ada dekat rumah kan tongkat tu, betul tak? Betul kan? Okey, tak semua orang ada. So ladies and gentlemen, mana kawan-kawan kita yang lain ni? Okey, so sekejap saya test dulu saya punya mic saya. Okey, testing 1 2, testing 1 2. Boleh dengar dengan jelas ya? Alif boleh dengar dengan jelas, Echa boleh dengar dengan jelas, Ain, Fatihah. Okey, semua orang boleh dengar dengan jelas suara saya? Betul Boleh Okey, jelas. Okey, so mana Nurin, mana kawan-kawan kita yang lain ni Nurin? Panggillah cepat. Okey, alah si Syairan dah nak start kelas ni, kamu semua tak masuk lagi. Okey, so pastikan dekat tangan-tangan anda jadi pastikan dekat tangan-tangan anda mempunyai ini Okey, jadi pastikan anda mempunyai ini, yang mana saya dah letakkan dekat situ ada 2 soalan Okey, di mana soalan daripada bab 1 dan juga soalan daripada bab 2. Okey, Nur Khadijah, nak ke mana tu naik kereta? Berjalan ke mana? Amboi, jalan-jalan tak ajak kita. Tak print lagi Nur Amira, tak apa. Kalau tak print pun tak apa. Guna je apa yang secara PDF kan. Boleh guna PDF, boleh kan edit dekat atas PDF je Nurul Insyirah, betul tak? Tak ada masalah pun. Jadi sebenarnya kalau kamu tak print tu lagi baguslah. Okey, kan petang nanti kita ada kelas apa? Kita ada kelas geografi petang nanti kan. So dalam geografi kan kita ada belajar 3R. Apa benda 3R? Reduce, reuse, recycle. Jadi okey, kalau boleh jimatkanlah kertas. Yang tak perlu print tak payah print. Kan zaman sekarang ni kita boleh edit PDF je dekat telefon, betul Khadijah? Okey, Khadijah nak ke Penang dari mana tu? Dari mana ke mana? Okey, dari mana ke mana? Pergi melancong lah. Melancong ke ziarah. Oh, dari Kedah. Oh, Kedah tang mana? Hari tu saya pergi Kedah, saya ada dekat Sungai Petani, kamu tak jumpa saya pun Khadijah. 2 minggu lepas saya dekat Sungai Petani, dekat Region International School. So tak ada pun. Okey, Khairul Nisa sebagai pakar dekat dalam sesi hari ni, saya tak habaq. Takkanlah nak habaq dengan semua orang. Okey, datanglah SMK Kulim. Oh, by the way, saya pernah belajar di College Mara Kulim tahun 97, 98. College Mara Kulim Okey, so pada orang Kulim. Okey, jom kita teruskan dari SP. Hari tu saya ada SP. Tak datang jumpa saya sampai hati. Okey, ladies and gentlemen, apa benda yang kita nak buat? Nampak gaya semua dah masuk. Pasal apa pagi ni macam semua orang slow je nak masuk
Oh, pagi ya. Selalu kelas petang, malam kan. Okay, next time Cik Habang. Okay, so ladies and gentlemen, hari ni, okay, sebab apa? Saya dah tengok kan, oh by the way, saya nak bagi tahu kamu hari Ahad ni pun kita jumpa insya-Allah. Hari Ahad, hari Sabtu pun insya-Allah kita akan jumpa. Okay, 31 hari bulan kan. Okay, so ladies and gentlemen, okay, jadi apa yang kita nak tahu dan juga kita nak bincangkan sebab kebelakangan ni beberapa sesi yang lalu kita dah bincang bab-bab yang belakang, betul tak? Kita bincang bab 5, kita bincang bab 6, kita belajar bab 7, bab 8, betul tak? Jadi hari ni saya terfikir saya nak buat bab-bab yang awal pula. Boleh Nurin Okey, jadi bab-bab yang awal di mana kita nak bincangkan, kita nak tengok okey di mana dekat dalam bab yang pertama. Jadi untuk sesi hari ni dan hari Sabtu saya nak cover kerajaan alam Melayu sahaja. Jadi boleh Jadi untuk hari ini dan juga hari Sabtu, 2 sesi yang kebelakangan ni kita nak cover 4 bab insya-Allah. Okey, di mana saya sekadar nak ingatkan anda pada siapa yang tak tahu, pada siapa yang tak ingat kan. Dia sebenarnya nanti dalam kamu punya peperiksaan nanti bulan 1 minggu kedua macam itulah insya-Allah. Okey, di mana kita belajar dan juga kita bincangkan yang sebenarnya dekat dalam bab 1 sampailah ke bab 4 ni semuanya kita belajar, kita bincangkan dan juga kita tengok pasal apa yang dipanggil sebagai kerajaan alam Melayu. Betul tak? Di mana bab 1 sampai bab 4 semuanya kita belajar pasal kerajaan alam Melayu. Exam nanti keluar semua bab ke Syaz? Okey Syaz, untuk exam dekat dalam format yang baru ni, kamu akan ada, semua orang dah tahu belum format exam Januari ni? Semua orang dah tahu ke belum tahu lagi? Cikgu dah bagi tahu belum? Belum lagi. Okey, so pada siapa yang tak tahu, pada siapa yang tak dah tahu tak apalah. Okey. So macam biasa kita ada 3 bahagian di mana dekat dalam peperiksaan kita akan ada bahagian A, kita akan ada bahagian B dan juga kita ada bahagian C. Okey, di mana kalau kamu tengok dekat dalam paper yang 3 bahagian ni, soalan dia tak berubah pun Nurin. Khadijah, dia tak berubah pun, dia sama je macam yang format soalan sebelum ni. Okey, di mana dekat dalam bahagian A ni macam biasalah kita ada 20 soalan yang kita panggil sebagai soalan-soalan objektif. Okey, di mana 20 soalan objektif ni dia akan datang daripada berapa bab? 10 bab. Jadi membawa kepada soalan Khairul Nisa yang bermain-main dalam fikiran tu. Okey, so adakah cikgu akan masukkan soalan tingkatan 1? Jawapannya dalam USA ni tak. Itu berita baik dia. Jadi kita akan ada exam insya-Allah dalam soalan akan keluar daripada 10 bab tu sahaja. Tu berita baiklah. So boleh agak tak? Kalau 10 bab ada 20 soalan objektif, so on average satu bab berapa soalan akan tanya? 2 lah. So simple je. Kamu dah 10 bab, kita ada 20 soalan objektif, di mana 20 soalan objektif ni kita akan ditanya satu soalan, satu bab, okey, akan keluar 2 soalan. Okey, dapat Iqbal? Line macam tak cantik je Iqbal tu. Okey, lepas tu kemudiannya kita ada bahagian B. Okey, di mana dekat dalam bahagian B kita akan ada 4 soalan. Okey, di mana 4 soalan bahagian B akan keluar 4 soalan struktur. Okey, di mana dekat dalam 4 soalan struktur ni macam mana rupa soalan dia? Dia akan keluar yang macam saya bagi dekat kamu ni. Dekat dalam notes Okey, so satu soalan 10 markah Nurin. Saya ulang sekali lagi, satu soalan akan keluar 10 markah. Sama macam yang saya bagi ni. Ini kan 2 markah, lepas tu kemudiannya 4, lepas tu okey kita ada 4. So total Khairul Nisa kita ada berapa? Kita ada 10. Okey, so kita akan ada 10 markah dekat sini. Okey, semua orang boleh follow ke tak boleh follow ni? Azwa can follow not? Faris boleh Okey, so exam dia akan keluar macam ni lah rupa dia. Okey, so yang lain-lain Icha okey Icha okey. Hasan Jana okey ke tak okey? Respon sikit tolong. Okey, so dapat Boleh ke buat jawapan sendiri tapi berkenaan dengan soalan? Boleh. Boleh. Jadi soalan dia akan keluar untuk bahagian B yang macam saya share dengan kamu ni lah. Okey, so
Yang ni dia tak ada format penanyaan, dia tak berubah pun. Bentuk soalan tak berubah. Okey, cuma 4 soalan ni dia tak akan macam mana nak cakap tak ada pilihan. Jadi 4 soalan ni tak ada pilihan. Maksudnya kamu wajib jawab semualah. Yes. Jadi wajib jawab semua. Jadi 4 soalan darab 10 markah 40. Lepas tu kemudian ni kita ada bahagian C. Bahagian C kamu akan ada dapat 2 soalan yang berbentuk esei. Kamu tahulah soalan esei satu soalan 20 markah, betul? Tetapi berita baik dia jadi kamu kena jawab satu sahaja. Jadi kamu akan kena pilih satu. Yes. Kalau dekat dalam PT3 dia punya pilihan soalan dia 4. Jawab 2, betul. Yang UASA dia bagi 2 soalan esei, jawab 1. Ya Syarul. Kalau ikut format yang sepatutnya keluarlah. Ya. Okey, berapa markah bahagian C? 20. Dia sama je macam yang kita buat sebelum ni. Kan soalan esei kan 20 markah, betul? Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 sama je. Sama sahaja. Okey, so itu kat mana nak tengok format UASA ni? Okey. Kamu nak tengok penerangan pasal setiap subjek? Boleh? Kamu pergi Didik TV. Semua orang tengok YouTube kan? Okey. YouTube, okey, pergi channel Didik TV. Dia ada terangkan untuk setiap subjek. Jadi kamu boleh tengok. Okey. So yang tu lagi lah, lebih penerangan, lebih terperinci lah pada siapa yang nak tengok ya. Okey, tapi soalan benda yang sama je macam saya terangkan. Kat mana nak tahu contoh-contoh soalan UASA? Cik Nina dekat dalam YouTube channel tu dia ada tunjuk setiap bentuk soalan, setiap jenis soalan tu ada dia tunjuk. Dia setiap subjek lain-lain Khairul Nisa. Kalau Khairul Nisa ambil Al-Lughatul Arabiyyah, jadi Al-Lughatul Arabiyyah ada dekat dalam tu. Ya, dia untuk 20 subjek saja. Pada siapa yang ambil bahasa Tamil, siapa yang ambil bahasa Semai, bahasa Iban, ada. Okey, tapi macam PJK tak ada. Okey. USA, bukan USA Cik Syakira, UASA. Okey, exam baru ni kita panggil UASA. Ujian akhir sesi akademik. Okey, so semua dapat. Saya nak tanya kamu, sebelum cuti cikgu tak bagi penerangan ke pasal ni? Sebelum cuti, ke cikgu ada bagi tahu kamu yang tidur? Kan? Ke kamu yang tidur? Okey, dia untuk tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Lepas tu kalau sekolah rendah 4, 5, 6. Okey? Dia tak semua. Maksudnya kalau sekolah rendah dia 1, 2, 3 tak ada. Okey? Kalau untuk sekolah menengah form 4, form 5 tak ada lah. Belajar pun tak habis lagi Azwar. Alamak. Okey, so jadi itulah. Yang ni 10 markah. Lepas tu kemudiannya yang ini 20 markah. So ladies and gentlemen, pada siapa yang nak penerangan lebih terperinci boleh pergi ke Didik TV ya. YouTube channel Didik TV, setiap subjek ada dia terangkan. Benda yang sama je. Jadi kalau Geo lebih kurang, okey. So cuma Geo dia akan soalan struktur ni ada 3. Itu je beza dia. Nanti kita tengok Geo pula. Geo soalan struktur ni ada 3. Tapi esei kena jawab 2 tak silap saya. Okey, nanti saya check balik, double check. Okey, dapat soalan objektif 20 markah je. So 20, 40, 20. So 80. Satu bagi kemahiran kan dia. So Geo macam mana nak jawab soalan esei first time ni Cik Khairin? Boleh tak tanya petang nanti? Kamu tulis dulu soalan tu, kamu tanya petang nanti. Boleh ya? Okey, so jadi itulah dia. Lepas tu darab lagi 20 markah dekat mana? Okey, Cik Ridina. Dia tak ada terangkan 20 markah lagi tu, 20% tu datang dari mana. Tetapi kamu ada buat tak PBD? Dekat kelas ada tak buat PBD? Ada kan? Jadi saya okey, ada tak yang buat kajian kertas kajian kes apa semua kan? Okey, so jadi saya beranggapan dia akan ambil dari situlah. Okey, dapat ya? Jadi itulah dia. Jadi exam 80 sahaja ya. Okey, cikgu suruh buat pembentangan. Mungkin juga ada yang dapat dari
pembentangan. Betul ke 50% soalan kibat? Syaz, berkemungkinan besar. Berkemungkinan besar. Okay, dapat ya? Okay, next. So, siapa yang nak screenshot ni? Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Dah. Jangan lupa tengok Didik TV tu. Yang bawah KPM tu ada dia terangkan untuk setiap subjek. Boleh kamu tengoklah. Okay, next. So, seterusnya. Jadi, patah balik. Jadi, dekat dalam bab 1 sampailah ke bab 4, sebenarnya kita belajar pasal satu benda je. Kita belajar pasal kerajaan alam Melayu. So, what is the difference? Apa perbezaan dia? Kalau bawah marah, Cik Adam Hadi, dia UASA ni termasuk sekolah swasta. Termasuk sekolah swasta. Maksudnya KPM, Kementerian Pelajaran buat soalan tu, cikgu-cikgu sekolah ni akan download soalan tu dari KPM. Faham tak? Tapi saya tak rasa ada satu set. Mungkin banyak set. Faham ya? Jadi mungkin Kedah soalan lain, dia boleh pilih soalan lain, Penang soalan lain, Selangor soalan lain, and so on. Okey, kita kena tunggu bulan 1 ni. Kita tengok macam mana. Dapat sebab okey, soalan-soalan tu belum lagi di-download tu. Okey, so bab 1 sampai bab 4 sebenarnya kita belajar dan juga kita bincangkan pasal kerajaan alam Melayu. Okey, so jadi kalau kerajaan alam Melayu ni kita tengok sebenarnya dekat dalam bab 1 ni kiranya dekat dalam bab 1 ni macam kita belajar pengenalan, betul tak? Dia macam introduction. Okey, itu je. Lepas tu kemudiannya dekat dalam bab 2 kita belajar dua benda. Kita belajar sistem pemerintahan. Lepas tu kemudiannya kita belajar pasal ekonomi yang ada dekat dalam kerajaan alam Melayu. Betul. Lepas tu kemudiannya bab 3 kita belajar pasal sosio budaya. Maksudnya cara hidup dari segi sosial, dari segi budaya. Lepas tu kemudiannya bab 4 kita belajar pasal agama, kepercayaan dan warisan. So basically Cik Nurin, boleh tak kalau kita cakapkan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ni sebenarnya satu bab je. Setuju tak? Dia sebenarnya bab 1, 2, 3, 4 ni sebenarnya satu bab je. Kita belajar pasal kerajaan alam Melayu. Cuma dia pecah kan. Pasal 7 kerajaan yang kita belajar tu. Okay, next. So seterusnya. So Khadijah yang ada dekat dalam kereta tu semua belajar sejarah jugalah pagi ni. Yang ada dalam kereta tu semua belajar sejarah juga. Alhamdulillah. Bagus. Bagus. Okay, so dekat dalam pengenalan ni, apa benda yang kita belajar, apa yang kita bincangkan, kita belajar nombor 1 bab 1 ni, apa benda yang nak fokus untuk exam Okey, dekat dalam bab 1, benda pertama yang kita kena tahu, kita kena faham apa yang dipanggil sebagai konsep. Di mana apa benda konsep Okey, so kita kena tahu apa benda konsep alam Melayu. Ramai orang ingat konsep alam Melayu ni adakah melibatkan orang Melayu? No. Alam Melayu ni dia merujuk kepada apa yang kita panggil sekarang ni Asia Tenggara. Senang je. Okey, nak tahu satu benda yang menarik tak? Saya pergi ke Cambodia tahun 2009 tak silap saya pergi ke Cambodia Tahu Cambodia? Jadi Cambodia ni dia ada macam mana dekat sana kamu tahu dipanggil kampung apa? Kampung. Kampung dekat Cambodia dia panggil kampung. Sama ejaan macam kita, cuma U tukar kepada O. Yes. Lepas tu saya pergi ke tahun yang sama juga. Saya pergi ke Vietnam. Di mana Vietnam dekat situ ada orang-orang Cham. Kita panggil orang Cham lah. Okey, orang Cham ni dia Melayu. Kita panggil Melayu Cham ataupun Melayu Champa. Jadi kamu tahu tak dia panggil ini apa? Ni. Dong. Ini dia panggil dong. Ini dia panggil apa? Ngo. Kan? Bila kita fikir balik malas dia orang ni. Kita panggil hidung, dia panggil dong. Ini ngo. Okey. So, dapat Jadi apa kena-mengenanya? Jadi itu menunjukkan ada tak persamaan dari segi bahasa kita? Ada tak persamaan dari segi cara hidup, makanan? Sebenarnya kalau kamu tengok kan, kalau orang Malaysia, okey, so contohnya orang Melayu, kaum orang asli yang dekat Malaysia ni letak sebelah orang Vietnam, letak sebelah orang Cambodia, orang Thailand, semua orang tutup mulut, senyap, pakai baju yang sama. Kamu boleh kenal tak mana satu orang Malaysia, mana satu orang Vietnam?
kamu tak boleh kenal. Sebab rupa tu lebih kurang. Betul? Cuma bahasa lain, mungkin agama lain. Tapi dia punya rupa dia sama. Jadi itu yang dipanggil sebagai konsep alam Melayu lah. Okey, lepas tu kemudiannya kita kena tahu exam, kita kena tahu nama-nama kerajaan. Okey, so kita dah tahu dah dekat dalam nama-nama kerajaan yang kita belajar ada berapa semua kerajaan yang kita belajar ni? 7. Okey, Faris ingat tak Faris? Ingat tak? Dia ni ingat tak? Okey, so kita ada Majapahit, Sriwijaya, Funan, Angkor, Champa, Kedah Tua, Gangga Negara. Okey, so 7. Alright, so saya nak tanya dengan kamu, ada tak orang Perak dekat sini? Ada orang Perak tak dalam ni? Ada? Ada tak orang-orang ada tak orang dari Beruas? Ada tak orang dari Beruas? Kawasan Beruas, daerah Beruas? Tak ada? Ada? Kamu imagine Gangga Negara tu Faris, Beruas je, daerah Beruas. Kita bayangkan Nurin kan, bila kerajaan mesti besar kan? No, kerajaan dia daerah Beruas tu kecil je. Okey, Tanjung Tualang lebih kurang dekat-dekat lah tu. Okey, so nama-nama kerajaan kena hafal sikit. Yang ni especially untuk soalan struktur lah. Okey, next. Lepas tu kemudiannya, dia sebenarnya nama-nama kerajaan dan juga apa yang kita kena tahu dan juga kita kena fahamkan, dia punya macam mana nak cakap ya. Kita nak kena tahu macam mana simple Okey, lepas tu nama-nama kerajaan dan juga dia punya detail Saya tulis English lah dan detail sikit. Okey, so contohnya soalan exam dia always tanya apa tau? Dia tanya nama pengasas. Benda-benda macam tu je. Lepas tu kemudiannya lepas tu raja yang glamour. Boleh saya gunakan bahasa pasar sikit lah pagi-pagi ni, cuti-cuti ni. Raja yang glamour. Okey, boleh Raja yang glamour. Kayaknya viral lah pada zaman tu. Okey, jadi ni siapa yang ada buku teks bawa keluar. Contoh dia macam ni. Okey, katakanlah soalan kamu nak study nanti sebelum exam kan. Ni sedikit tips baca buku teks. Okey, so contohnya kalau kamu tengok kan, bukan semua kita nak kena hafal tau. Ni saya pilih Kerajaan Sriwijaya. Contohnya, diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. So, apa yang nak kena hafal Nurin? Inilah nama dia. Tahun ni nak kena hafal tak? Tak payah. Lepas tu kemudiannya, dah habis. Lepas tu kemasyhuran pula. Jadi, kemasyhuran. Maksudnya raja yang glamour semasa era pemerintahan Sang Ramadanan Jaya. So, kamu dah tahu dah. Kalau yang raja yang glamour ni, apa yang kamu kena hafal? Sang Ramadanan Jaya. Faham tak? Dia bukannya kamu nak kena hafal semua benda yang ada dekat dalam ni. Just ambil yang main names, main point je. Tahun tak payah nak gatai pergi hafal. Tahun tak payah Aisyah. Tak perlu kamu nak pening-pening kepala kan, dia tarik-tarik rambut lah, tarik-tarik tudung lah kan. Dia nak kena hafal semua benda. Sumbangan dia nak kena hafal. Yes, Syaz, sumbangan kena hafal. Yes. Itu sumbangan dia, raja-raja dan glamour sumbangan. Bukan hafal lah, kamu faham kan? Okay, so sumbangan dia kena tahu. Alright. Tahun tak payah. Saya tulis siap-siap lah. Sekarang ada pula tahun. Tak perlu. Okay, so dapat sorry lah, pagi ni sempena cuti-cuti sekolah kan. Jadi banyak penggunaan bahasa-bahasa WeChat, bahasa WhatsApp dan juga bahasa dekat IG. Okay. Saya kan 2 tahun lepas kot ada student DM saya kot. Dia hantar ni dekat saya. Saya setengah hari saya duk fikir apa benda B2B2B ni. Samalah juga Alisha, macam ada yang hantar ni dekat saya. Saya cakap macam mana kita nak pronounce benda ni? So minta maaf sempena cuti sekolah ni bahasa kurang formal untuk hari ni Okay, next. Terus ya. Okay, so Amir tanya, maaf bertanya, semua sekolah tarikh pentafsiran sama ke? Okay, Cik Amir, tak. Tak.
KPM cuma cakap dia akan mula second week January sampai middle February. B2B2B itu apa benda? Kairin, ber-to-B2B. Ber-to-B2B. Dia tulis kat situ B2B2B. Saya setengah hari saya fikir apa benda lah benda yang ni. Okay, so jadi dia akan exam ni dia tak ada tarikh yang tepat. Dia akan mula second week January. Lepas tu dia akan habis middle of February. Okay? Itu je. Jadi berdasarkan KPM sekarang, cikgu jangka soalan lebih susah atau lebih senang. Cik Erni, saya beranggapan soalan dia akan lebih senang kalau dengan syarat kalau kamu faham. Sebab tu jangan fokus pada menghafal, fokus pada untuk faham. Soalan kebat kamu jawab akan kamu boleh dapat markah nanti Okay, next. Seterusnya, lepas tu bab ni kita belajar juga kerajaan yang sezaman. So, kerajaan luar. So kita belajar kerajaan-kerajaan yang luar tetapi sezaman. Jadi inilah yang kamu kena tahu. Contohnya kita ada jadi kalau kita tengok antaranya kita ada kerajaan Rom, lepas tu kemudiannya kita kena tahu pasal adanya kerajaan Turki Uthmaniyah. Lepas tu kemudiannya kita ada pula nama seperti Kesultanan Delhi. So Delhi. Alright, ramai orang tak tahu yang India pernah diperintah oleh Kesultanan Islam for almost 300 years, 300 tahun. Jadi yang menariknya kamu tahu Akbar Khan nama seorang sultan dekat dalam Kesultanan Delhi kat India ni. Akbar Khan ni dia ada 4 orang isteri. Khairunisa, menarik ni. Isteri dia yang pertama Islam, isteri dia yang kedua Hindu, isteri ketiga Buddha, isteri keempat Kristian. Dia kahwin dengan semua agama yang ada dekat India. Dia nak wujudkan perpaduan. Akbar Khan nama dia. So dia agama apa? Dia Islam lah, Alisha. Kesultanan Delhi. So Islam. Yes. Jadi isteri dia semua 4 agama yang berbeza. Semua kabinet cakap semua cuti baginda satu. Exactly kabinet betul juga kabinet cakap tu. Semua hari cuti dia boleh cuti. Yes. Next. Jadi perlu ke hafal benda-benda ni? Dia punya pusat pemerintahan apa semua tak payahlah. Kamu just kena tahu Rome, nama-nama tu dan juga bentuk hubungan. Soalan exam dia tak akan tanya apalah. Dia akan tanya bentuk hubungan. Faham tak bentuk hubungan ni macam mana? Macam mana dia boleh berjumpa? Macam mana? Biasanya apa? Perdagangan. Tak payah nak pening kepala. Dia mesti perdagangan je. So sebelah Rome ni apa? Turki. Buruk sangat ke tulisan saya ni? Alamak. Cuti-cuti sekolah ni tulisan terburuk pula. Sorry. So Turki tak pun satu lagi Ashraf cakap keagamaan. Saya nak tanya kamu bila saya explain macam ni kan, senang tak sebenarnya apa yang kita nak belajar? Dia senang je. Jadi kamu kena macam mana nak cakap kamu jangan tengok fokus pada benda-benda nak hafal tu. Kamu tengok keseluruhan cerita dia. Kamu tengok keseluruhan cerita mesti kamu faham. Next. Seterusnya. Itu exam. So hubungan, bentuk hubungan ni perdagangan, lepas tu agama. Dan agama macam mana nak cakap kalau agama ni 3 lah, Hindu, Buddha, kita ada Islam. Senang je. So seterusnya. Dah dapat dah faham nak hafal apa untuk exam lah. Yes, betul. Nak hafal tu macam yang saya cakap lah, nama-nama pengasas itu tak boleh nak buat apalah, betul tak? Contohnya Nurin Inshira, kalau dia punya nama Nurin Inshira, dia punya nama dia Sanjay, nama dia Govin. Jadi kamu kena hafal lah. Itu tak boleh nak kata apalah. Tapi dia punya konsep dia apa semua itu kamu fahamkan. Next. Seterusnya saya tengok soalan dia kerap tanya. So lepas tu bentuk hubungan dan yang paling glamour dia akan tanya pasal hubungan dengan China dan India. Soalan ni panas. Dia always tanya pasal hubungan dengan China dengan India. So pada siapa yang nak
nak fokus kan, saya cadangkan kamu fokus pada hubungan dengan China dan India. Jadi Khairunisa, Faris, lepas tu kemudian Nur dan juga yang lain-lain, kamu kena ingat satu benda yang kerajaan luar sezaman ni, ada tak kita belajar detail hubungan dia? Tak ada. Yang kita ada belajar hubungan detail dua ni je. So logik tak kalau soalan akan tanya pasal China dan India? Of course lah. Logik kan? So dah tahu dah. Arianti dah tahu dah. Apa benda nak study? Study dengan China dan Arab. Arab pun ada Ashraf. Tetapi dia punya pengaruh tak kuat. Dia punya pengaruh dia tak kuat. China, India ni sampai sekarang very powerful. Sebab apa? Dia punya penduduk dia 1 bilion lebih kot. Kamu imagine lah, penduduk dalam China dan India 30% penduduk dunia. Dua negara aja 30% penduduk dunia dia punya bilangan rakyat dia. So dapat imagine, pada zaman dulu dia powerful sampailah ke hari ini. Malaysia tak powerful, Cik Isyira, bukan tak powerful. Kita boleh menang bola 5-0 dengan Laos, tetapi dari segi pengaruh tu kita tak besar. Jadi kita tak powerful lah. Faham ya? Kita tak besar. Jadi dia memainkan peranan. Sebab bila besar, penduduk ramai, betul tak? Okey, tetapi yang ni dah masuk pertengahan tahun, kemungkinan lagi akan masuk untuk akhir tahun. Cik Khairin, kamu jangan ingat yang tengah tahun dah keluar, yang USA ni tak akan tanya sebab kamu kena ingat, exam pertengahan tahun, cikgu kamu buat soalan. Yang exam bulan Januari ni, bukan cikgu kamu buat. So, kementerian yang buat. So, pastikan kamu fokus. Macam kamu tak dapat exam lagi. Okay, next. Clear, Okay, next. Jom kita tengok, pasti kamu berdarah. Tapi bila jawab exam saya, sis cikgu buat. Okay, tak apalah. Mungkin cikgu akan buat soalan lain lah. Okay, exam 11 Januari Alia. Very good. Okay, jadi apa contoh soalan yang akan ditanya? Inilah rupa dia. Ada. Okay, boleh nampak semua orang ada kan dekat tangan kan soalan ni. Apa je lah. Okay, so bentuk soalan dia akan tanya macam ni lah kalau untuk soalan struktur. Okay, di mana kerajaan Arab Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan luar, berikan dua faktor yang mendorong pemerintah kerajaan Alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Okay, so jom isi siap-siap. Okay, so kenapa kamu kenapa nak screenshot pula benda ni? Kan dalam soalan tu ada kan? Dalam note kamu ada kan? Cari. Okay, nak tengok whiteboard boleh. Ni. Okay, so dapat. Yang pertama, dua faktor yang mendorong pemerintah kerajaan Alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Jadi kalau kita tengok lokasi strategik boleh. Tulis. Lokasi strategik boleh. Lagi keterbukaan pemerintah boleh. Lepas tu kepelbagaian, very good. Kekayaan hasil bumi boleh. Yang ni banyak dia punya jawapan dia. Okey, lepas tu kemudahan pelabuhan pun boleh. Mendapatkan barang dagangan irina pun boleh. Okey, dapat? Okey, so itu yang untuk soalan 1A ni. Jot down sikit. Okey, lepas tu kemudiannya, kamu semua kena belajar ambil nota cepat-cepat tau. Terlindung dari angin monsun pun boleh. Okey. B. Penyebaran agama Buddha dan Islam berlaku kesan hubungan dengan kerajaan luar. Buktikan. Jadi penyebaran agama Buddha dan Islam berlaku kesan hubungan dengan kerajaan luar. Buktikan. Jadi kalau dapat soalan macam ni, saya cadangkan buat macam mana? Dia simple je. Kalau kamu ada buku teks, buka muka surat 17 ini cara dia Okey, so penyebaran agama Buddha dan Islam. Maksudnya kamu jawab satu untuk Buddha, satu untuk Islam. So, satu bukti untuk Buddha, satu bukti untuk Islam. Faham tak? Jadi ada 4 perkara kamu tulis. Okey, simple. Kalau Buddha, jadi buktikan kesan hubungan. So yang pertama, inilah kesan hubungan dia. Kamu nampak tak? Asoka menghantar sami-sami Buddha ke alam Melayu. So, itu kira satu markah lah. Okey, lepas tu kemudiannya apa bukti dia Khairunisa?
Ingat dekat rumah Khadijah tu. Rumah Khadijah kita ada apa? Artifak pengaruh Buddha di Lembah Bujang Kedah. So satu kamu letakkan dia punya bukti dia, Sami Buddha dihantar. Nombor dua, dekat belakang rumah Khadijah ada candi. Boleh? Boleh tulis candi pun boleh. Clear? Alright? Senang je tak exam. Kenapalah saya tak boleh ambil ujian akhir tahun? Tidak, saya nak ambil sekali lagi. Kenapa Khadijah? Amjad, sebab Khadijah dia duduk dekat Kedah. Okey, kan Lembah Bujang ni kan dekat Kedah. Okey, so satu daripada sini, satu daripada sini, page 117. Amjad tanya kenapa Khadijah. Saya sebut je. Okey, Amjad, alright? Jangan marah Amjad. Next. Lepas tu kemudiannya Islam pula. Alright, so kalau Islam agak-agak nak buat apa? So cakaplah peranan pedagang, peranan mubalih, pedagang, pemerintah dan pendakwah. Ni satu. Lepas tu apa bukti dia? Ukiran pengaruh Islam di Beruas Perak. Boleh tulis macam ni cukup. Alright. Saya saja je nak kamu tulis. Tulis. Dah banyak sangat dah tidur cuti ni kan. Main game, tengok Netflix, tengok YouTube. Islam tadi poin kedua apa dia? Ni penemuan pengaruh Islam. Dia sama je semua. Semua artifak. Page 17 ni semua dah complete jawapan dia. Alright? Senang je kan? Guna ayat kamu sendiri, tak perlu nak guna ayat-ayat daripada buku teks. Alright, next. Soalan C. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda yang banyak, apakah nilai yang patut dicontohi dengan adanya hubungan perdagangan dan penyebaran agama? Okey, nak tulis nama tempat sekali ke? Kalau kamu tak ingat, tak perlu tulis. Just kamu tulis penemuan artifak, bla 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 bla. Itu je. Alright, yang ni saya nak tolong kamu buat. Ini soalan kebat sebab ramai ada isu nak jawab soalan kebat kan? Alright. Bila dapat soalan kebat macam ni, berdasarkan pengetahuan sejarah anda yang banyak, apakah nilai yang patut dicontohi dengan adanya hubungan perdagangan dan penyebaran agama? So kamu dah tahu dah, ada berapa bahagian kamu nak kena jawab soalan ni? Ada berapa soalan Faris sebenarnya? Soalan dia so terangkan beberapa perkara, 2 perkara. So nombor 1, kamu gariskan dulu, tandakan dulu, highlightkan dulu hubungan perdagangan. Lepas tu yang kedua, penyebaran agama. Okey, dapat So soalan 4 markah kan, apakah nilai yang patut dicontohi? Hubungan perdagangan dan penyebaran agama. Okey, so bila dapat soalan macam ni, kalau soalan 8 markah untuk esei pun, kamu fokuskan. Okey, so contohnya, okey dah tahu hubungan perdagangan. Jadi kamu ingat, apa yang ada hubungan perdagangan? So, dekat dalam hubungan perdagangan, contohnya, kalau kita ada hubungan perdagangan, kamu akan ada, okey, so kenapa hubungan perdagangan tadi tu? Dia akan ada, apa dia? Hubungan perdagangan ni, sikap terbuka. Lepas tu kemudiannya kita ada, okey, so saling membantu, betul tak? Kita memanglah berdagang, tapi orang tak ada barang, kita pergilah tukar barang dengan dia, betul tak? Kekayaan hasil bumi ni, apakah nilai yang patut dicontohi? Okey, so hasil bumi kaya boleh juga. Conteng-conteng dulu. Kalau soalan 8 markah untuk esei pun buat benda yang sama. Okey, lepas tu kemudiannya dari segi penyebaran agama. Okey, so dari segi sebar agama, kamu dah tahu dah. Dekat dalam menyebarkan agama ni, dia mesti ada satu benda yang sangat-sangat penting, iaitu sikap apa? Toleransi. Bila nak jawab soalan-soalan yang panjang macam ni, mesti conteng-conteng dulu. Faham tak maksud saya? Kamu jot down dulu apa benda yang nak tulis. Jangan terus tulis. Toleransi macam mana? Amjad, toleransi is tolak ansur. Tolak ansur. Give and take. Amjad, give and take. Toleransi is give and take. Okay, next. Seterusnya. Lepas tu dari segi sebarkan agama, okey, sebab dari segi satu segi pula, okey, sebarkan agama untuk keamanan. Right. So, apakah nilai yang patut dicontohi jadi ini jawapan penuh Okey, soalan 1C Soalan 1C So, soalan 1C.
Jadi apa yang kamu guna tulis? Nilai yang patut dicontohi dengan adanya hubungan perdagangan jadi pecah daripada dua bahagian ya soalan ni. Okey. Ialah kita harus saling membantu walaupun berlainan kerajaan. Okay, so yang ni. So yang kedua, selain itu, okay, kita dapat mewujudkan hubungan yang baik antara masyarakat. Okay, so saya tuliskan berapa poin ni untuk poin nombor 1 perdagangan ni ada berapa? 2 benda lah kan saya tulis tu. Okay, so habis untuk perdagangan ni. Jadi just tulis ayat kamu biasa je. Okay, dari segi keagamaan, dari segi agama, okay, nilai seperti toleransi, perlu diamalkan. Okay, so ini akan mewujudkan so keamanan serta masyarakat yang harmoni. Okay, dapat ke tak dapat? Macam ni tak kamu jawab dalam exam? Kalau 4 markah macam ni. Saya suka tulis dalam bentuk perenggan. Tapi sebenarnya tak perlu pun nak tulis dalam bentuk perenggan sebab saya nak tunjuk dengan kamu kita boleh pecahkan. Huraian tak perlu banyak. Okey, Cik Muhammad Faiz, kalau untuk soalan 6 atau 8 markah ini tak cukup lah. Kamu faham maksud saya ya? Kalau 4 markah ini dah cukup. Kalau 6 markah kamu tambah lagi dia punya huraian. Tapi dia punya main point dia Faiz sama je. Faham maksud saya ya? Main point dia sama, huraian dia tambah. Tak cukup one shot tak cukup. Okey, so kalau buat perenggan tak ada masalah. Kabinesh tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma dia lebih sesuai buat buat perenggan ni kalau soalan esei. Dia senang je. Kalau 4 markah dia punya basic mesti macam ni, paling pendek. Okey, kalau soalan 8 markah berapa isi berapa huraian? Okey, Dania. Kalau kamu dapat soalan esei 8 markah, boleh tak kamu gunakan poin yang sama ni? Boleh, kamu kembangkan lagi. Faham tak? Okey, contohnya kalau 8 markah kita harus saling membantu walaupun berlainan kerajaan. Kamu huraikan sikit. Sebagai contoh, kita boleh membantu dari segi pertahanan, kita boleh membantu dari segi meningkatkan ekonomi, mewujudkan barang-barang yang tidak wujud dalam sebuah kerajaan, membantu supply membekalkan barangan. Okey, itulah dapat mewujudkan hubungan yang baik antara masyarakat. Bagi contoh, ini dapat dilihat apabila kerajaan-kerajaan sambut cuma tambah je, ya Zahra. Poin sama, kamu tambah aja. Itu je sebenarnya. Dia orang tanya, kalau 8 markah ada berapa fakta, berapa huraian, berapa contoh. Dia tak semestinya macam tu, tetapi nak senang, kalau 8 markah main point minimum letak 4.
Tapi katakanlah kamu tak dapat jumpa 4 Khadijah. Janganlah buang masa kamu pergi termenung dalam kelas tu. Apa buat? Kamu cuma ingat 3. Boleh tak untuk dapat 8 markah full mark? Boleh. Kamu tambah huraian dia. Faham tak Nurin? Jadi benda yang sama kamu kembang aja. Cuba. Dalam exam nanti kamu cuba buat. Kamu mesti cakap, betul lah si botak tu cakap. Kamu tengoklah nanti. Okey, exam insya-Allah boleh dapat full mark. Okey, clear dah ambil dah ni. Okey, so 5 4 3 2 1. Dah. Boleh saya padam Okey. Sejarah ni memang kena banyak menghafal ke ataupun cara lain. Cik Amjad, macam yang saya cakap, lebih fokus kepada memahami. Sebab soalan kebat, kalau kamu faham, okey, saya nak tanya. Soalan C ni ada tak dalam buku teks kita belajar? Tak ada kan? So sebab tu kamu kena fahamkan. Okey, Cik Khairul Nisa, adik tu suruh duduk sebelah, pegang pen juga. Belajar sekali sejarah, buka buku teks, cakap dengan dia. Okey, so boleh saya padam soalan C ni? Boleh Okey, so dah ambil Sekarang nanti saya selalu kena saya padam dia, sir, saya belum screenshot. Dah belum? Dah Okey, next. Seterusnya. Bab 2 pula. Dekat dalam bab 2, apa benda yang kamu nak kena fokuskan? Okey, so bab 1 kita belajar pasal ini. Lepas tu kemudiannya dekat dalam bab 2 kita belajar benda yang kita dah tahu sebenarnya. Bab 2 kita dah tahu dah. Kita belajar pasal so bab 2 sebenarnya 2 benda. Kita belajar pasal pemerintahan. Lepas tu kemudiannya yang kedua kita belajar pasal ekonomi. Kerajaan alam Melayu. Kerajaan alam Melayu. Okey, senang je. Jadi dari segi pemerintahan, apa benda yang kamu nak kena ingat? Okey, so menarik tau. Ini saya bagi satu benda yang kamu tak akan salah punya. Amjad, ready Amjad? Saya bagi satu tips Pemerintahan, kamu tak perlu hafal untuk setiap satu. Sebab semua sama. Betul tak? Faris cakap botak ni biar betul. Okey, fine. Okey, Faris dah cakap macam tu. Okey, so nombor 1, semua kerajaan yang 7 tu, dia ni, mereka ni 7 dia mengamalkan sistem beraja. Betul ke tak betul? Betul kan? So untuk Gangga Negara ke, untuk Sriwijaya ke, untuk Majapahit, semua sistem beraja. Mana ada tiba-tiba buat demokrasi, ada Pakatan Harapan ke, ada Barisan Nasional ke, mana ada undi. Okey, so tu yang pertama. Lepas tu kemudiannya, dia mesti ada pemerintahan pusat. Dia mesti ada 2, iaitu dia punya pemerintahan, dia mesti ada pemerintahan pusat. Dan satu lagi, dia ada pemerintahan wilayah. Cuba tengok buku teks. Betul tak apa yang saya cakap ni? Jadi untuk 7 tu, tak perlu nak hafal satu. Kamu tahu, okey. Jadi kamu dah tahu. Dalam exam, kamu jawab sistem beraja, apa kerajaan pun akan sama. Dia mesti ada pemerintahan pusat, pemerintahan wilayah. Apa pun akan sama. Cuma dia ada benda yang kamu tambahan lah, kamu kena hafal. Dia punya gelaran-gelaran dan juga jawatan-jawatan lah, boleh lah. Dan jawatan-jawatan pembesar. Faham tak? Jadi contohnya kalau kita tengok ada yang dipanggil sebagai Yuva Raja, Prati Yuva Raja, ada yang dipanggil sebagai Dewa Raja, betul? Ada yang guna nama Maharaja. Itu je yang kamu kena hafal, yang beza dia. Tapi dia punya konsep pemerintahan dia sama tak? Sama je. Sama. Semua orang boleh follow tak? Ke semua orang tengah tidur ni? Okey, boleh so gelaran jawatan pembesar. Tak susah pun. Kamu faham kan maksud saya kan? Sistem beraja sama, pemerintahan semua sama. Yang kamu kena hafal ni gelaran dan nama jawatan pembesar ni. Itu sahaja. Dan semua orang dia akan ada 2 golongan. Dari segi sosial
So, dia dari segi sosial, dia mesti ada dua. Yang golongan memerintah dan satu lagi golongan yang diperintah. Sosial, golongan yang memerintah. Lepas tu, kalau dah ada yang memerintah, satu lagi golongan yang diperintah. Okey, senang je. Kalau yang memerintah ni, Nurin, ada berapa? Dua lah. Raja, pembesar. Itu je. Kalau yang diperintah ni, rakyat hamba. Alah, senang banget sih. Kalau dapat soalan macam ni kan, dalam exam nanti bulan 1, Khairunisa, saya akan panggil cikgu, datang sini sekejap. Tengah exam. Okey, so kemudiannya, ya Khairunisa, kamu nak apa? Cikgu, ni je soalan. Terlalu mudah, tak mencabar. Jangan cakap macam tu. Belagak pula tu. Tanya, cakap kenapa senang sangat? Yes, Irvina. Jangan cakap macam tu. Okey, tepat. Jadi, sosial ni, saya nak tanya Akil. Sosial ni, adakah untuk satu kerajaan atau semua 7-7 tu? Semua sama. So, senang tak? Saya pasti majoriti kamu duk hafal satu-satu, betul tak? Sriwijaya kamu baca lain, Kedah Tua kamu baca lain. Betul kan? Lepas ni jangan. Yang part yang kamu kena hafal yang ni je. Yang lain semua sama. 7-7. So dah ada idea dah apa yang nak jawab kalau exam keluar. Jadi ambil benda yang common. So macam yang saya cakap, kalau boleh, you don't have to study hard, study smart. And how to study smart? Know what to study. Kamu kena tahu apa benda yang kamu nak kena study. That's how you study smart. Okay, next. Kegiatan ekonomi. So, untuk kegiatan ekonomi, alright. So, dia ada, okay, apa yang kamu tengok? Okay, so nombor 1, dia cuma ada kegiatan. Kamu kena tahu dia punya kegiatan-kegiatan lah. Kegiatan dia. Alright. Nombor 1. Kalau kita tengok, dia mesti ada pertanian. Okey. Saya nak tanya kamulah. Semua orang jangan main tipu, jangan buka buku. Okey. So, boleh agak tak apa pertanian? Apa yang kita makan hari-hari? Kita tak makan padi, Amjad. Kita makan nasi. Okey, kita beli beras kan? Tu yang kamu cakap, saya ni sejarah memang lemah, tak tahu pula. Okey. Padi, by the way, tolong jangan gandum. Gandum, kita tak tanam gandum. Asia Tenggara kita tak boleh tanam gandum. Okey, iklim. Ini yang nak marah ni, geografi. Kita tak boleh tanam gandum. Come on. Rempah ratus, betul ke? Okey, so ambil yang common. Ambil padi, ambil rempah, nak letak contoh. Tak payahlah kamu ambil yang susah-susah. Takkanlah rempah, katakanlah berikan nama 2 rempah. Amjad takkan tak tahu kot. Rempah adabi, astaghfirullahalazim. Jangan jawab adabi. Lepas tu babas. Please, itu brand. Lada hitam, cengkeh. Rempah ratus, spices. Spices. Syarul. Okey, rempah ratus ialah spices. Okey, dapat? Senang tak? Tangkap ikan, buah pala. Okay, next. Lepas tu, of course, macam mana dapat barangan ni? Mestilah ada kegiatan perdagangan. Jadi kalau perdagangan, rasa-rasanya, apa tempat mana yang diorang pergi berdagang? Apa nama tempat orang berdagang? Pada waktu tu, pelabuhan. So, apa yang nak kena hafal? Nama pelabuhan je. Okey, contoh saya sebut. Okey, Melaka tak terlibat lagi. Melaka belum wujud lagi. Okey, Sriwijaya. Apa nama pelabuhan? Come on. Sriwijaya. P. Surabaya bukan? Palembang. Very good, no? Lepas tu, katakanlah saya tanya Kedah Tua. Kedah Tua? Sungai Mas. Ataupun Lembah Bujang. Itu je exam akan tanya. Yes. Okey, senang je kan? Jadi
Itu yang kita tengok, tetapi jangan lupa ada tak pelabuhan, tapi ada pula pedagang luar. Pedagang luar ni kamu kena fahamkan luar dari mana? Alam Melayu luar dari alam Melayu maksudnya Arab, Parsi. Okey, soalan akan tanya maksud perdagangan ke Syah? Tak, dia tak tanya maksud perdagangan. Dia akan tanya apa barang yang diperdagangkan, apa nama pelabuhan. Okey, so apa pedagang dari Arab bawa? Parsi belah mana sekarang? Amjad, Parsi, Iran and Iraq. Persian. Boleh tak saya nak tambah sikit sebab tu saya tengok orang dekat Malaysia and people from all over the world banyak yang ada misconception. Dia cakap orang Parsi ni Arab. Parsi bukan Arab Orang Iran, Iraq, mereka ni bukan bangsa Arab. Mereka ni bangsa dia dipanggil bangsa Parsi. Sebab mereka tak guna bahasa Arab, dia pakai Persian. Dapat Farsi, bahasa Farsi. Mereka rupa macam orang Arab, tapi mereka ni bukan Arab. Okey, so dapat perdagangan. Lepas tu kemudian kita ada pula hasil laut. Hasil laut ni kalau kamu tak tahulah contoh dia, apa dia? Ikan, udang, ketam, SpongeBob, Patrick, Mr. Crab. Okey, bikini bottom. Okey, semua tu hasil laut. Clear? Senang je. Pineapple house. Okey, so hasil laut. Mutiara betul ngoh. Okey, dan kita ada lombong dan pembuatan. Perlombongan dan pembuatan. So, lombong contohnya, kalau kita ada lombong biji timah. Jadi kalau dah ada lombong biji timah, kita kena tahulah apa benda yang dibuat daripada timah, betul tak? Lepas tu kemudiannya, kalau emas, orang perempuan tak tahu kegunaan emas, memang kena rotan lah. Kan ada bila pergi kenduri kan, orang perempuan ni kan, yang jenis suka pakai barangan gelang kan banyak. Saja je ambil lauk kan Nurin, dia ambil laut Amjad. Kalau ambil lauk dalam kenduri tu, dia saja ambil lauk yang paling jauh. Sebab apa? Nak selak, nak tunjuk ni. Oh, dari pangkal sini sampai ke bahu. Nak tunjuk. Betul. So barang kemas. Alright. Perhiasan. Alia cakap mana ada mungkin bukan kamu Alia. Tapi mungkin orang lain Mami Jarum ni Ali. Betul? Okay, so pembuatan. Senang tak sebenarnya apa yang kita belajar ni? Ladies, gentlemen, anak-anak yang saya kasih, senang ke susah? Senang je. That's why, ladies and gentlemen, I would recommend, I would really ask you guys to not memorizing things in sejarah. Understand. Jangan menghafal. Kamu fahamkan. Kalau kamu fahamkan, automatik hafalan tu dia akan datang sendiri. Percayalah cakap saya. Kalau kamu fahamkan Faris, tiba-tiba kan bila kamu jawab exam, pasal apa aku pandai sangat? Faris akan terfikir macam tu. Seriously. Pasal bagus sangat jawapan saya. Tiba-tiba terasa jawapan saya bagus sangat ni. Yes. Dia akan terjadi macam tu. Alright? Dapat jadi itulah dia yang benda yang kita kena tahu dan juga kita kena fahamkan. Okey, jom kita tengok soalan contoh yang saya ambil daripada bab 2 pula. Alright, ready? Okay, so soalan bab 2. Kalau kamu tengok dekat sini kan, ini soalan dia. Sorry. Okay, so kerajaan alam Melayu kaya dengan hasil hutan dan laut serta mahir dalam bidang pembuatan. Apakah hasil hutan dan laut mendapat permintaan yang tinggi? Apa dia? Come on, hasil laut. Gamat, rumpai, mutiara. Hasil hutan dan laut. Kalau hutan apa? Gaharu. Okey, rotan, kapur barus. Okey, senang je. Alright, next. Lepas tu, betul tak apa yang saya cakap tadi? Kegunaan dia, betul? Dia akan tanya pula apa kegunaan? Bincang kegunaan. Contohnya, kalau sarang burung, perubatan. Okey, lepas tu kata kalau rotan, apa? Bahan binaan, kraft tangan. Okey, lepas tu kemudiannya kapur barus, pewangi. Gamat, makanan. Pernah makan gamat tak?
Pernah makan gamat? Tak pernah Okey, kalau Chinese gamat ni mereka masak sedap tau, Nurin. Minyak gamat boleh makan, bukan minyak gamat. Gamat tu boleh dibuat lauk. Especially in Chinese restaurant. Malays, Indians tak makan. Tapi the Chinese dia pandai masak. Nurin, kalau jumpa, kamu kena cuba makan. Nurin, halal, halal, halal Akil. Nak masuk kelas pendidikan Islam lah pula. Semua haiwan di laut adalah halal kecuali yang beracun. Tengok ni Ustaz Syairan nak bagi penerangan sikit. Jerung pun boleh makan, tak ada isu, dia tak beracun. Okey, dapat Okey, so bincang kegunaan bagi tahu. Okey, rotan, bau dia tak sedap lah. Pura-pura, pura-pura janganlah, kita tak makan. Okey, next. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, kejap sorry. Bincangkan kegunaan hasil tu, 3 markah. Berapa hasil nak kena bagi contoh? 3 lah. Alright. Lepas tu, berdasarkan pengetahuan sejarah, mengapakah masyarakat alam Melayu mempelopori aktiviti pembuatan? Kenapa? Kenapa? Sebab ada sumber, betul tak? Sebab ada orang macam Mami Jarum yang suka. Okey, betul. Mempelopori ni maksud dia memulakan, menguasai, banyak, abundant. So, melakukan kegiatan perlombongan. Betul Syarul, sebab kita melombong sendiri. So, sebab itulah barang kita ada. Okey, contohnya, kamu tahu tak yang kita pengeluar getah, kita pengeluar sarung tangan getah terbesar dunia? Kamu tahu tak? Ya, kenapa agak-agak kita pengeluar sarung tangan getah nombor 1 dunia? Sebab kita hasilkan getah. Yes. Okey, dapat jadi bagi reason macam tu. So 4 markah, minimum ada berapa reason nak kena bagi? 2 dengan huraian. Faham 2 fakta dengan 2 huraian macam yang kita tulis tadi. Alright. So siapa yang nak screenshot silakan. 5 4 3 2 1 dah Semua dah screenshot Okey, so dapat tak something pagi ni? Ingat dah tahu something dah hari ni Okay, so hopefully you guys and girls enjoy the class. Okay, so saya akan jumpa balik kamu pukul berapa sekejap lagi? Pukul berapa kita akan jumpa? InsyaAllah kita jumpa balik pada pukul 3 petang. Jaga diri baik-baik. Pergi makan dulu ke. Jangan duk bantai tidur pula lepas makan. Kejap lagi dah terlupa pula. Bangun-bangun pukul 4.30 nanti. Okay. Okay. So, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Take care. Bye-bye.